saudara Wan Muslim, dia kata hanya Nazlan dan Zeti je yang boleh tidur malam malam Madani katanya. Saya rasa Wan Mualim, saya tidak yakin gitu. Saya difahamkan bahawa dalam waktu terdekat Nazlan dan Zeti serta keluarganya akan dipanggil. Cuma dalam keadaan sekarang ni semua kertas tu berada atas meja Peguam Negara, dan Peguam Negara dia akan menghabiskan tempohnya pada bulan Mac ini. Lepas bulan Mac, ganti yang baru, the new broom ataupun penyapu yang baru, tentulah dia akan sapu sebersih-bersihnya. Saya nampak benda begitu, saudara. Dan sebab itu saya yakinlah bahawa dalam era kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim kali ini, saya lihat beliau mula menyantuni persoalan undang-undang dan salah laku pemimpin. Di samping itu, saya minta agar Yang Amat Perdana Menteri kena lihat sendiri apakah menteri-menteri yang ada yang Datuk Seri lantik itu benar-benar kompeten dalam menangani derita rakyat. Itu yang paling penting. Kalau duk tangkap orang tu, tangkap orang ini pun tak selesai juga kalau rakyat perut dia lapar. Memanglah rakyat nak tahu lah, sebab mereka juga lah merupakan punca maka ekonomi negara kita dalam keadaan begini. Tetapi yang paling penting dalam masa-masa sebegini, saudara Zenggi Putih dia kata jangan salam berisi kalau tak mau malu. Fikir-fikir kalah. Betul saudara. Kita sekarang ni tak mau lagi salam-salam berisi, tak mau. Yang kita nak tengok pemimpin yang bakal menawarkan dirinya mesti orang yang ada dia punya latar belakang perjuangannya. Dan kita menuntut agar pimpinan politik jangan campur soal apa yang sedang ditangani oleh SPRM. Berikan mereka kebebasan untuk menyiasat. Dan kita dengar kenyataan daripada Tan Sri Azam Baki bahawa pihaknya tidak sama sekali akan merasa takut, without fear of favor. Dan dia tidak ada pilih bulu. Siapa saja yang dilihat melakukan kebejatan dalam melakukan rasuah, maka mereka ini pasti akan disiasat. Dan terbukti pun sekarang ni saudara, mantan Menteri Kewangan telah disiasat. Dan paling penting pada kita, yang paling penting kita minta supaya wang itu dibawa balik ke negara kita ini, agar ini hak rakyat. Pulangkanlah balik pada rakyat, pulangkan kepada rakyat agar lestari kehidupan rakyat ini benar-benar terbela dan terpelihara. Bagi kata ini terdahulu semalam Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi bayangan akan ada pemimpin semasa pentadbiran Perikatan Nasional yang akan disiasat oleh SPRM, kerana ada banyak kerosakan yang dilakukan sewaktu pemerintahan terdahulu. Memang katanya ada kebenaran semasa Kerajaan Barisan Nasional, ada ketirisan dan kes terbabit seperti awal NDB. Tapi masa pemerintahan Perikatan Nasional ada banyak kerosakan, kata Datuk Anwar Ibrahim. Ini beliau menjawab persoalan yang dibangkitkan oleh ahli parlimen daripada Putrajaya, Dr. Muhammad Radhi Jidin. Saya melihat di parlimen sekarang ni, maka ahli-ahli parlimen daripada pembangkang khususnya, tentulah mereka akan berusaha atau menggunakan platform di parlimen untuk mencabar dan sebagainya. Tapi saya lihat tadi sewaktu Datuk Seri Anwar Ibrahim menjawab segala persoalan berhubung tentang korupsi ini, saya tengok di belakang beliau, wajah di belakang beliau adalah Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution. Saya nampak dia relax. Saja, senyum saja. Artinya dia tahu. Dan di belakang Datuk Seri Saifuddin tadi adalah Datuk Azlina Osman, Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang menjaga hal ehwal undang-undang. Jadi undang-undang dia tahu apa yang mereka tentu tahu. Saya yakin pimpinan kerajaan sudah pun mengetahui siapakah mereka yang bakal menjadi kluster mahkamah. Bagi saya welcome. Sebab menurut Ketua Putrajaya SPRM Tan Sri Azam Baki juga telah pun menyatakan bahawa pihaknya akan melakukan siasatan secara telus dan profesional serta tidak memilih sesiapa pun. Dia tidak akan menyebelahi mana-mana pihak. Menurut Tan Sri Azam Baki, siasatan sedang dijalankan dan beberapa saksi akan dipanggil untuk memberi kenyataan. Itu bukan kenyataan saya, saudara. Kenyataan Tan Sri Azam Baki. Katanya, saya berharap umum akan memberi. Mana umum tu warga, saudara. Kata Tan Sri Azam Baki, saya berharap
umum akan memberikan ruang untuk SPRM membuat siasatan dan tidak membuat sembarang spekulasi tentang kes ini. Itu kata Tan Sri Azhar Maki. Hari ini belum buat kenyataan lah, dan belum memberi jaminan segala siasatan akan dijalankan without fear of favor, ataupun tanpa sebarang ketakutan atau menyebelahi mana-mana pihak. Kepada SPRM, kita mengalu-alukan itikad. Semangat. Saudara Muhammad Ghazali menang sangkutlah kontraktor dipecah lubang. Ini sebenarnya memang sangkutlah sebab kontraktor dah pecah lubang. Ini sebenarnya itu cara SPRM. Dia cari dulu tengok kontraktor. Dia panggil kontraktor, kamu gini. Kamu kena nyatakan. Kamu dah bagi tak? Malam-malam kali pertama, kali kedua, kali ketiga, akhirnya dia mengaku. Bila mengaku, pecah lubang lah semua tu. Bertagabur lah ceritanya. Jangan lupa saudara, 15 dah kena panggil. Saya tak maulah melanjutkan isu ini, ya saudara. Loni Zihan, rakyat lebih tahu dari menteri-menteri kerajaan. PA, DAP dan UMNO yang betul-betul yang mana tipu. Ya, terpulanglah saudara. Saudara Nazir Jo, dia kata SPRM terbaik. Yang ada power tu meroyan lah. Saya rasa lah untuk saat ini saudara Nina, dia kata dulu Rafizi kata nak hantar Azhar Maki ke penjara. Terpulanglah saudara, itu dulu waktu kempen. Saudara, saya haraplah kita jangan kita kutip apa yang waktu kempen macam-macam lah. Mereka tidak memegang apa jawatan. Sekarang ni rasalah sendiri sama ada kamu ada jawatan apa tidak. Macam tadi saya terima kiriman, banyak saya tengok kiriman dalam wall saya. Bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim berhasrat untuk mengurangkan harga minyak, itu menjadikan isu. Saudara, tapi sekarang ni dalam kerajaan yang kita harapkan bila melaksanakan itu saja. Syah saudara Haris Sani, dia kata bersatu dah kena. Sedap weh. Saya tidak mahu bersorak. Saudara Haris Sani, saya harap satu saja. Jangan kita bertepuk tangan atas kedukaan. Tapi bagi saya lah, tangan yang mencincang, maka bahu yang memikul. Cuma jangan kita sorak mereka. Sebab itu saya dah cakap dulu. Apabila Datuk Seri Najib dihadap ke mahkamah, apabila Datuk Zahid Hamidi dihadap ke mahkamah, mereka bersorak. Saya kata sabar. Tunggu dulu satu persatu. Saudara Dino, tak salah bersorak. Memanglah tak salah. Tapi bagi saya, sepatutnya kita tengok astagfirullahalazim. Kita rasa insaf. Kita menginsafi supaya kalau kita berada dalam kedudukan itu, kita tak melakukan perkara yang sama, saudara. Pelan-pelan pecah lubang dah ni. Saudara Osman, saya nak bagi penjelasan bahawa itu 2-3 perkara saja. UMNO pun kena, bukan tak ada hari ini. Pemimpin UMNO pun diseret ke mahkamah. Dan apabila laporan menyatakan Tan Sri Muhyiddin juga sedang akan dipanggil untuk disiasat, saya rasa berat, beb. Ini kes berat ni sebenarnya. Satu persatu akan terbongkar sebab SPRM telah pun menyiasat lebih awal kontraktor dulu. Jadi kontraktor ni lah yang kata bahasa kasarnya dah pecah lubang. Bila pecah lubang, kamu nak jadi saksi ke ataupun kamu pun kena sekali. Sebab jangan lupa saya, dalam kes rasuah ni pemberi pun kena. Jadi ini kena ingat, bukan mudah saudara. Pemberi rasuah juga boleh dikenakan tindakan mahkamah. Apatah lagi penerima. Dia tak ada one way traffic. Dia two way. Kalau you bagi rasuah, yang pemberi dan penerima dua-dua, saya yakinlah bila dah kena panggil tu, dia orang pun ketah. Saudara Muyah, dia kata bakal Menteri Kewangan telah disiasat. Yes, benar. Biarlah sekarang ni kita biarkanlah SPRM menyiasat. Siasatan itu saya yakin pertama sekali tentulah dari mana datang wang itu, di mana simpan wang itu, dan saya cuma menekankan kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia mahu supaya wang itu dibawa balik. Itu saja. Saudara Dino, betul tu saya kata. Dua-dua pihak yang memberi dan menerima. Dan tokoh-tokoh besar kena ingat, anda juga tidak terkecuali daripada tindakan mahkamah oleh SPRM apabila jelas anda didapati memberi rasuah ataupun tumbuk rusuk kepada kaki tangan kerajaan maupun pak-pak menteri. Ini sekarang ni saya yakin ramai orang tak tidur malam. Itu keadaannya. Sebelum itu kita beralih pula sikit dah. Itu SPRM. Kita beralih tentang parti saya UMNO. Sekarang ni pendaftaran proses pemilihan UMNO
nampak gayanya berjalan lancar. Cuma menurut Tan Sri Syarif Samad, ada seorang calon yang menyatakan kata nak bertanding tapi dia telah pun melanggar peraturan. Apakah dia akan dikenakan tindakan disiplin? Saya difahamkan malam Khamis nanti, Khamis malam Jumaat, Majlis Tinggi akan bersidang. Ini banyak isu yang ni. Jadi pemilihan jawatan, saya nak jelaskan sekali lagi, kali ini dalam pemilihan UMNO kali ini saudara, siapa pun nak berkempen boleh. Nak berkempen boleh, tapi menggunakan media sosial. Ataupun kalau ada media khabar, jumpa wartawan, saya menawarkan diri. Ini matlamat saya. Tapi tidak boleh mengadakan kempen makan-makan. Ini cai. Kalau ada cai memang confirm dia kena. Dan saat-saat begini saya pun telah pun dihubungi oleh beberapa pemimpin. Saya kata boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Kita boleh mewawarkan kalau anda nak bertanding. Tetapi saya pun nak pilih-pilih orang juga. Takkanlah orang kata orang yang bukan-bukan saya nak kempen. Mestilah orang itu yang saya lihat, saya kaji latar belakangnya, orang yang benar-benar mempunyai ketelusan, keikhlasan dan orang yang mantap perjuangannya. Orang itu akan saya kemukakan nantilah. Saya dah dapat adalah 5-6 orang telefon saya kata macam mana panggil lah punya kandidat ni. Saya kata boleh, tak ada masalah, tetapi saya perlu mengkaji dulu latar belakang dia. Maaf, saya minta maaf saudara. Saya nak jadikan biarlah halaman kita ini mahal sedikit, kita ada eksklusif. Saya sentiasa memperjuangkan soal rakyat. Kalau kamu nak perjuangkan diri kamu hanya semata-mata untuk mengejar jawatan, bye-bye. Saya tak balu dah cukup baik. Tapi kalau saya lihat dia jelas, okey. Sebab saya tengok sekarang ni ada beberapa nama yang telah pun mula menawarkan diri untuk bertanding, orang yang jelas. Sebagai contoh, saya belum jumpa lagi. Bila saya dengar tu Datuk Syahniza, iaitu beliau bertanding Parlimen Maran tu hari, pun kena sabotaj. Saya tak apalah, beliau dikenali sebagai wanita besi. Saya rasa Datuk Syahniza bertanding lah, tak ada masalah. Kalau ada kesempatan nanti saya nak jumpa dengan beliau lah, nak bincang, nak bertanya, supaya warga dapat kenal siapa dia sebenarnya. Kita tak maulah nanti orang-orang yang sengit kepalanya kita tonjolkan sebagai pemimpin masa hadapan. Kita tak mahu saudara. Cuma yang kita mahu lihat dalam masa terdekat. Saudara.